Adakah yang Muhammad Gombak setuju bahawa reformasi parlimen kita ini sangat penting juga dari segi pengagihan peruntukan kepada seluruh ahli parlimen bagi kita salurkan kepada rakyat, dan ini juga disebut secara jelas dalam manifesto Pakatan Harapan. Jadi adakah yang Muhammad Gombak setuju bahawa manifesto ini perlu dilaksanakan sebagai satu penjelasan bahawa kita bercakap dan kita laksanakan apa yang kita janji. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menumpu supaya kita ahli parlimen menjadikan parlimen ini rumah kita kedua. Supaya kita boleh duduk, berbincang, berbahas tentang hala tuju dan dasar dan kerangka besar negara daripada menunjuk longkang dan jalan setiap hari untuk menyambung perkhidmat kita pada masa-masa depan. Tapi saya tidak halang usaha itu. Dan ia harus dibuktikan juga dengan di negeri Kedah, Terengganu dan Kelantan untuk memberikan peruntukan yang sama rata kepada oposisi yang ada di sana. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, sebab itu saya percaya beberapa jawatan kuasa baru boleh dirujuk ataupun boleh ditimbulkan atau diwujudkan supaya parlimen ini lebih melebar dan dapat melihat dengan lebih luas perkhidmatan dan perjalanan kerajaan. Pertama, jawatan kuasa pilihan khas anak-anak syarikat dan badan berkanun. Kedua, jawatan kuasa pilihan khas federalisme, kerana ia melibatkan negeri Sabah, Sarawak, Selangor dan negeri-negeri yang lain. Yang kadang-kadang Selangor penyumbang 24.8% kepada KDNK nasional. Tetapi sumbangan balik hanya dapat bawah daripada 5 hingga 10%. Sabah Sarawak sebagai wilayah yang dianggap sebagai keluarga Malaysia harus dinilai dan diberikan perhatian dan diberi peruntukan yang lebih sesuai dengan kedudukan sebagai rakan kongsi Malaysia. Ini contoh-contoh perkara yang boleh ditimbulkan dengan lebih terperinci dan bukan hanya diwar-warkan dalam propaganda dan suara-suara popular ketika berbahas dalam parlimen. Yang ketiga, jawatan kuasa pengangkutan awam melihat kesesakan di bandar-bandar utama dengan perkembangan urbanisasi yang sangat tinggi. Keempat, jawatan kuasa mobiliti sosial. Dan yang kelima, jawatan kuasa masyarakat menua. Yang saya lihat sikit sebanyak disentuh tentang pengambilan dan pengeluaran KWSP. Saya agak faham dengan apa yang diharapkan. Tapi kita tidak boleh melihat negara ini berkembang dalam 1-2 hari saja. Kerana satu kajian yang baru dibentangkan kepada kami ketika kami membuat retreat baru-baru ini. Ada satu kajian bahawa dengan pengeluaran-pengeluaran yang dibenarkan ketika PKP, ketika COVID-19, yang saya percaya membantu rakyat, tapi perbelanjaannya tidak diagihkan dengan tepat, akhirnya menimbulkan apa? Akhirnya pada hari ini ada sebahagian pencarum hanya mempunyai sejumlah 68 sen sehari kalau umur mereka mencecah 75 hingga 78 tahun. Jadi saya rasa kerajaan kena mempertimbang antara kebertanggungjawaban dengan populisme dan gesaan-gesaan yang dibangkitkan oleh pembangkang pada hari ini, supaya kita tidak terkesima dan tertipu dengan propaganda-propaganda dan pilihan itu. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, dalam perdebatan pada hari ini, saya dapat lihat di barisan pembangkang cuba untuk meningkah perkataan Madani dengan pelbagai pandangan-pandangan dan persepsi. Boleh tambah 1 minit ya? Habiskan ayat tu. Tak apalah, saya sambung ketika dalam belanjawan. speech. Namun begitu saya kena melihat, saya menyeru kepada semua untuk melihat dengan menyeluruh. Jangan terperangkap melihat Madani daripada konteks dan pandangan Locke ataupun pandangan Pico della Mirandola dengan tidak membaca dengan lebih teliti. Kalau membaca Aisyah Renaissance sebagai contoh, Pico della Mirandola mendapat idea dan pandangan tentang dignity of man ataupun individu manusia itu berdasarkan daripada Abdullah da Saracen. Malahan setengah pandangan menganggap bahawa pandangan itu berunsur dan bergalurkan daripada Ibn Khutaibah. Malahan ada sebahagian pula berpandangan daripada Al-Ghazali dalam kitab Miskatul Anwar. Jadi kalau kita menganggap persoalan itu dan melihat perkembangan zaman dengan hanya memetak-metakkan, dan akhirnya kita terperangkap. Saya juga membaca artikel-artikel yang dikeluarkan dengan marang dan sebagainya yang membangkitkan Madani tidak boleh berkembang kerana di dalamnya ada liberal. Saya nak tanya dalam pandangan dan barisan jemaah Perikatan Nasional, ada yang mengaku sebagai libertarian, ada yang mengaku liberal klasik. Okey, Gombak, boleh. Dan apakah pandangan-pandangan itu telah berubah selepas menjadi Perikatan Nasional dan automatik masuk syurga dengan sebab liberal dan sebagainya. Terakhir yang berhormat, saya nak sebutkan terakhir. Dalam dokumen nasional, dokumen yang dinamakan Rukun Negara, kita dapat lihat objektif Rukun Negara yang keempat menggariskan apa? Bahawa Malaysia ingin menubahkan sebuah masyarakat liberal yang terbuka untuk sebuah masyarakatnya. Adakah liberal itu automatik masuk berdosa dan menjadi ahli negara, termasuk mereka yang menubuhkan negara kita? Jadi jangan permain dengan ayat-ayat itu yang akhirnya memesongkan orang dan akhirnya kita membela. Bila terkena kepada kita, kita cakap fitnah. Boleh ambil tindakan.
Saya lihat bagus, saya setuju ambil tindakan kalau betul-betul itu adalah tuduhan fitnah. Tapi beberapa ahli parlimen, apabila kita ambil tindakan fitnah kepada mereka yang memfitnah, berlindung pula. Ini adalah untuk mempertikai kebebasan kebebasan serta yang dipanggil sebagai kreativiti anak-anak muda. Tang mereka jadi kreativiti anak muda, tang kita fitnah tak boleh. Dia fitnah boleh, tang kita tang itu kita masuk tajuk rasuah, lain tu, tang Gombak. mereka jadi sedekah. Terima kasih. Terima Saya kasih, menyokong. Gombak. Terima kasih. Tajuk sedap.